Yang paling best lagi, aku jadi stuntman untuk filem Bini Bugisa. Aku stay in siapa agak. Bukan stunt fighter tau. Aku pergi sampai stay in hero mat. Aku betul what? Shazzy Sam kan? Yo. Waktu ending fight kan yang terjun pada atas, bantai semua stunt fighter di situ. Kau lah tu buka topeng jadi perempuan. Buka topeng jadi Sam. Itu. Kau lah tu. Itu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami raksasa manja. Okey, ini kali pertama lah kita buat interview. Aku rasa kat Malaysia pun first time lah interview. Yes. Kau pernah stuntman Di interview. Benar tak? Luarnya. tak dekat Luar Malaysia? lah. Malaysia first time. Rasanya lah kan, setakat pengetahuan aku. Eksklusif daripada raksasa manja. Sebagai panas. Hari ni mungkin korang pun pernah tengok lah ni. Kita ada Cak Oi. Kalau dekat TikTok dia nama Cak Oi Power kan. Cak Oi Puyus. Yang tu Power tu Cak Oi Power dah. Instagram. Cak Oi Power Instagram. Dia ni lah satu-satunya suami yang selalu gaduh dengan bini dia. Dia rekod. Dan selalu kalah. Tak pernah menang. Saja je buat-buat. Aku tengok tu. Nampak? Selalu kalah je. So hari ni kita nak bercerita mengenai stunt scene dekat Malaysia. So ni antara orang yang kita rasa sangat arif lah dalam hal ni. Tak arif lah. Biasa-biasa je. Ada lagi otai-otai sebenarnya. Ya. Cuma mungkin golongan muda ni lebih orang kata apa, suka dengan marketing, short mag kan. So lebih terkenampakan lah berbanding dengan otai-otai. Sebenarnya ramai lagi kan. Terkenampakan Okey, asal mana? Cak Oi? Asal Parit Buntak, Perak. Parit Buntak. Asal Parit Buntak, Perak. Sekampung lah kita. Serius lah? Sungai Krian. La ilaha illallah. Jadi dia tak jadi Parit Buntak, jadi Parit Buntak. Parit Buntak. Ayak-ayak. Sama lah, Muar. Lebih kurang lah, sebelah-sebelah lah. Muak. Parit Buntak sekampung. Ya. Dekat. So Zaz, kita orang masa interview sekarang ni, dia tengah shooting ni sebenarnya dekat atas rooftop. So kita orang punya location ni atas rooftop Bram Mall. Kepong. So dia, apa kau buat? Filem apa? Dan apa kau buat kat sini? Okey, sekarang tengah shoot filem Kerambit. So hari ni boleh dikatakan dah. Okey. So boleh dikatakan ini adalah last day kita orang dekat set filem ni. Last day ni? Yes, last day. Banyak fight scene. Hari ni ada 3 compact fight scene. 2 siang. Sekarang ni pun tengah berlangsung salah satu daripada 2 scene fight tu. Dan yang ketiga, malam karang dekat rooftop ni akan melibatkan 50 orang talent, TikTokers, stunt, semua ada sekali. TikTokers kenapa ada? Kan dia cakap termasuk kita. Sebab TikTokers ada kontak dengan Abang Izlan, so ada scriptwriter untuk this filem Kerambit. Dengan Kak Jasmine as a producer untuk this project, this filem. Producer Kak Jasmine. Tadi kita tanya dia kata kuli je. So ini filem tajuk Kerambit and action pack. Scriptwriter dia nama pun dah tahu. Yusuf. Yes, Kerambit. Abang Izlan sendiri yang tulis cerita ni. So kau sebagai apa? Oh man. Mesti dah lama rehearse kan? Sebulan rehearse. Tadi perform. Terbaik. Okay. Anyway, saya sebagai koreografer dan pada masa yang sama saya juga berlakon dalam filem ni. Maknanya bukan sebagai body double, bukan sebagai stunt fighter belakang-belakang, tak. Alhamdulillah. Sebelum ni semua orang kenal saya sebagai koreografer dan stunt fighter je. So ada this project ada role lah. Ya, ada role guys, ada role. Penting tak role? Penting lah. Kalau ikutkan, kita tak nak nampakkan sangat yang kita orang ni penting. Benda ni dirahsiakan tapi eksklusif dekat sini. Saya beritahu kat korang kan. Tajuk pun Kerambit. Kerambit ni adalah senjata yang disembunyikan tau. So dalam cerita ni, watak kita orang ni kan, korang akan nampak macam watak yang tersembunyi, tetapi kamilah yang menjalankan mission from the beginning towards ending. Yes, memang. Director pun dahsyat, Abang Reza Baharudin. The first film Abang Reza Baharudin tau. Yang terbaru drama dia buat apa? Drama cerita yang viral tu kan? Abang Samaru Bella Stila tu tak guna punya suami. Aku buat ada parody tu. Ada parody kan? Ada TikTok kan? Aku buat kat TikTok. So ini memang kerja sepenuh masa? Ya, ini adalah kerja sepenuh masa aku.
Tak, dia sebenarnya cita-cita ke apa nak jadi stuntman ni? Asyik minat dari sekolah ke? Kalau tanya dari segi asal kan, memang daripada kecil lagi aku sangat minat dengan Jackie Chan, sangat minat dengan Jet Li. Sama. Tapi tak pernah pun terlintas untuk jadi stuntman. Sebab belajar dekat UiTM dulu, ambil course account, nothing to do with film ke apa drama semua tak ada. Kan? Tetapi waktu diploma dulu memang aku rajin sangat buat video-video kelakar, video-video syuting pakai bila? 2001, 2002 macam tu. Bukan kita sekali ke zaman tu ke? Belum lagi. Oh, dia dulu. Aku dulu kot dekat UiTM ni. So orang memang tahu aku ni suka buat benda macam tu. Tapi aku course account. Every semester nak bagi tahu kat korang kan, pada kawan-kawan yang alumni UiTM mesti tahu kan, every semester dia orang mesti akan tunggu apa dekat dinner nanti apa Cak Oi punya show. Dia orang nak tunggu benda tu. Kau akan buat apa? Aku kadang-kadang aku buat pantomim, kadang aku buat show lah aku nak atas stage. Ada juga aku record siap-siap tayang macam dia orang tengok wayang dekat dinner tu. Okey. So dekat UiTM dulu aku ada satu siri yang memang budak UiTM tahu sangat UiTM Perak, si Iskandar. Aku si Iskandar. Charlie's Angel aku buat. Charlie's Angel Zero, Charlie's Angel Back in Action, Charlie's Angel End of Story. Ada 3 series yang aku buat sebelum aku grad. Sekarang boleh tengok itu dia pementasan kan? Record semua ada. Tapi footage tu dah hilang sebab kami record dalam CD. So tapi kawan-kawan UiTM mesti tahu benda ni. Mesti tahu sangat-sangat. Teater ke pantomim ke semua berlandaskan aksi lah. Ya, aku memang selitkan elemen aksi tu. Biasa kan kalau pementasan cinta-cinta, kisah ibu bapa, kelakar-kelakar kan. Aku dalam kelakar ada aksi. So okey, macam mana kau boleh terjerumus ke dalam bidang kancah ni? Kancah ni kan macam bunyi tak sedap ke? Macam hina je bunyi. Sebenarnya kan aku apa saluran jalan dulu? Asal dia sebenarnya sebelum ni lepas aku grad aku banyak buat bisnes, buat bisnes MLM semua. MLM luar biasa baik. Aku pernah involve dalam MLM. Aku pernah involve buat last job aku manage restoran. Aku tak pernah kerja buat audit firm ni walaupun aku ambil course account. Sebab aku tak selesa kerja di bawah arahan orang yang macam kerja office semua. Aku bukan tak berminat, tapi tak boleh kot kerja bawah orang kan? Tak boleh. So aku choose untuk kerja, paling last aku kerja manager restoran. Aku manage there's one restaurant dekat Shah Alam, mana Shah Alam Section 13 kat area sana. Tapi nak jadikan cerita lah kan, takdir tu owner besar cawangan restoran aku tu meninggal dunia. Arwah Angkasan ni dia juga adalah bos besar Anisuk Utara. Dia ada buka satu lagi cawangan Anisuk Utara kan. Dia buka cawangan Abu Cafe. Abu Cafe ni ada 2 cawangan. Cawangan kedua tu aku dengan ada 2 lagi kawan aku, kami 3 orang anak muda manage restoran tu. Tapi bila dia meninggal, ya. Dia suka dengan semangat orang muda yang nak berniaga ni kan. Dia tolong kami memang sayang gila dengan Angka Hassan. Tapi ajar dia tak lama. Lepas tahun tak dan masuk 2 tahun pun Angka Hassan meninggal. Maka kami pun terminate daripada jadi manager untuk that kind of restaurant. Dan aku jobless. Ini tahun 2011. Tahun 2011 lah aku. Waktu tu zaman tu kita tak ada lagi WhatsApp ni. Kita paling canggih pun SMS ada BlackBerry. BlackBerry. Faham. BBM. Yang aku ingat, tapi aku tak cari job daripada situ. Aku cari job daripada paper. Selok-selok paper tengok mencari pelakon tambahan. Tengok pada paper Tengok pada paper. Muka memang biasa-biasa je Mat. Tapi orang kata minat dengan bidang seni ni kan. Kita try lah. Try. First job aku adalah untuk 3 hari arahan Aflin Syauqi. Untuk 3 hari? Yes. Tajuk filem tu, filem yang dia dengan Vanida tu? Yes, betul. Okay. Itu first project aku. Tapi orang kata rezeki aku dalam bidang ni dipermudahkan. Dalam tempoh sebulan 2 aku jadi talent lah. Aku boleh kata aku ada pengalaman jadi talent extra ni. Dalam sebulan 2 aku kenal dengan seorang kawan ni. Dia buat handy, dia juga buat jadi talent. Dia kata kalau hang betul nak jadi pelakon, hang pergi belajar pelakon. Finas dengan seniman ada buat satu khusus khas untuk individu yang nak jadi pelakon. Masa tu lah? Masa tu. Aku pergi interview kat Finas. Lepas masuk 6 bulan aku belajar berlakon. 6 bulan belajar berlakon? Belajar berlakon Mat. Siapa pengetua? Zul Huzaimi, Spark. Spark. Tu pengetua dia Yes. Lepas tu cikgu-cikgu daripada Aswara, Sherry Al-Hadad, one of my teacher also. Sherry Al-Hadad. Cikgu Rosman, Cikgu Akmal. Ada few lagi cikgu-cikgu yang mengajar. Aku, kelebihan aku dalam stan ni, aku ada ilmu lakonan.
Itu kelebihan aku berbanding stuntman lain. Bukan kata depa tak ada, depa pun ada secara street, tapi aku ada basic education formal. Yes, dan nak jadi cerita macam mana boleh masuk terus. Aku tak tahu kenapa Allah Taala susun. Waktu 6 bulan aku belajar berlakon tu, ada this one Indian Muslim guy yang dia kenal dengan seorang koreografer India buat shooting filem Bini-Biniku Gangster. Bini-Biniku Gangster, okey. Itu first film aku jadi stuntman lah. Yang paling best lagi, aku jadi stuntman untuk filem Bini-Biniku Gangster. Aku stay in siapa kakak? Bukan stunt fighter tau. Aku pergi sampai stay in hero man. Aku betul what? Shazzy Simon. Yo, waktu ending fight kan yang terjun pada atas, bantai semua stunt fighter di situ. Kau lah tu buka topeng jadi perempuan, buka topeng jadi Sam. Itu kau lah tu. Itu aku. Itu first project aku. Second project filem aku dapat dengan MIG juga, Tycoon. Aku jadi Along Cham. First tu yang Bini-Biniku Gangster, satu hari aku main 3 hari, tapi satu hari je aku shoot. 2 hari lagi main tengok-tengok semua. Benda first time, kita tak tahu kan. Tapi yang paling best, lepas tu aku dapat projek dengan koreografer yang sama untuk filem MIG Tycoon, Along Cham dengan Angah. Okey. Mat, yang ni memang rasa hero habis. Hang daripada first day shoot sampai habis shoot, hang jadi hero, aku jadi Along Cham lah. Ya. Yang tu kau lah yang berpusing-pusing Along Cham yang betul yang umpan kamera. Aku ingat dia lah. Badan dah sama. Dia belagak. Aku dulu kurus sikit pada ni. Sekarang ni dah berisi sikit. Along Cham maintain. Aku jumpa dia, kata tengok, maintain hang lu. Dia maintain. Dan aku dulu pun banyak stay in perempuan. Aku selalu sebab jadi badan yes, badan aku kurus dulu. Sekarang pun tak adalah gemuk sangat kan. Cumanya aku antara orang yang pernah jadi stay in kan. Kalau yang perempuan ni ramai dengan aku pernah stay in Fasha Sanda jatuh pergi dalam cerita filem Penanggal. Jatuh pergi tu kau. Ya, jatuh pergi. Lepas tu siapa ni, Umi Nazira dalam filem Penanggal juga, yang terentak-entak waktu dia bertukar jadi penanggal tu. Aku juga tok kan. Lepas tu aku pernah jadi Yana Samsudin dalam filem Abang Long vs Kak Yong dengan Hakim dia Menjistri kan. Aku shoot kan dia. Lepas tu banyaklah stay in perempuan ni. Cerita-cerita Cina pun ada aku stay in perempuan. Pakai macam tu geli juga sebenarnya. Tapi kena stay in perempuan. Ada next soalan? Tak habis ke lu? Itulah pengalaman aku dalam bidang ni. Itulah dah cerita lah macam mana dia masuk tu. From time to time tu sampai lah sekarang. Mana senang lagi? Jadi stay in lelaki ke perempuan? Sonok stay in lelaki. Perempuan dah pakai. Mana tahu kau dah pakai perempuan, kau tengok macam best. Teruja pula kan. Tapi yang paling latest sekali sebenarnya aku stay in siapa? Elizabeth Tan dalam Abang Long Fadil 3. Abang tak tahu kan. Abang Long Fadil 3 dia stay in Zizan sekali. Zizan kan? Sekali ya. Zizan. Daniel Shah tak. Dia Shah buat sendiri. Dia buat sendiri. Siapa? Daniel Shah. Elizabeth Tan pun waktu fight dengan Daniel Shah dia buat sendiri. Cuma dia ada a few drop, roll back and jatuh yang heavy sikit. Stay in masuk. Okey, siapa yang bagi galakan untuk bergiat dalam apa kau cakap ayat kau tadi? Kancah ni. Siapa yang bagi galakan? Semangat. Yang bagi galakan dan semangat sebenarnya yang selalu pukul dia tu lah, bukan? Yang selalu support saya wife saya. Dia okey kan. Dia pun martial art juga. Dia bukan martial art. Nampak macam martial art kan. Nampak kan. So kawan-kawan siapa yang rasa nak jadi macam martial artist, mai saya ajak. So dia ada beza tau. Ini satu yang aku nak kongsikan dengan masyarakat kat luar sana. Dia dua benda yang berbeza. Martial art yang kita ada basically kan, kita ada silat ke, kita ada taekwondo ke, kita ada capoeira ke, kita ada kickboxing. Untuk bila masuk dalam skrin, dia teknik dia agak different. Itu sebab dia namakan silat wayang ataupun screen fighting. Dia ada controlling, dia ada posture jaga, kinesia kita semua. Benda-benda tu kan dalam teater diajarkan, tapi kita nak serap masuk dalam teknik persembahan. Nak masukkan frame tu. Ya. Benda ni yang kadang-kadang ada orang tak faham dan rasa macam alah aku ada martial art mah, shooting. Tak tentu mat. Lain. Tak gelap ke muka kita? Tak gelap Ada nur Sebab cahaya dah tak ada. Itulah tu, cahaya dah kurang. Cahaya dah kurang ni. Lah. Kita teruskan je kot. Kita proceed tengok. Kalau gelap tak apalah, dengar suara je lah. Dengar suara kita naikkan brightness, pasang filter. Okey, ni ada soalan daripada aku open dekat Facebook aku. Ada tak soalan nak tanya pada stuntman? Ni antara soalan yang aku rasa bagus daripada Syaidatul Sheila. Ini first time aku tanya soalan-soalan daripada Facebook ni. Aksi yang macam mana baru boleh declare sebagai stuntman? Stuntman sebenar. Aksi ataupun aksi apa yang kita boleh declare tu stunt? Okey, kalau tanya saya kan in person kan, sebenarnya
In order to become stuntman ni, siapa yang nak iktiraf kita sebagai stuntman ni sebenarnya dia tidak terikat dengan apa-apa pun kan. Melainkan bila mana kita kalau nak ikutkan, kita ada kelas ataupun ada sijil yang kita sediakan untuk betul-betul orang tu nak jadi stuntman kan. Go on Tapi ada juga ramai kawan-kawan stuntman yang jadi stuntman because of dia selalu follow kita dan ikut join dengan projek yang kita buat kan. So maksud dia, aksi macam mana tu, it depends. Kalau dia boleh stunt fighting, sebab stunt ni dia banyak kategori. Kalau dia selesa dengan fighting, so kita kategorikan sebagai stunt fighter. Yang boleh ambil impact, pecah kaca, pecah gelas, lepas baca dia balas kan, pecah cermin, kena langgar kereta sikit kan, terjun, itu kategori yang berbeza. Kalau yang jenis jatuh, terjun tu, free fall tu, itu stunt lain. Kalau melibatkan kereta, drift and whatsoever kan, bawa kereta laju naik, itu stunt kereta. So stunt ni ada banyak kategori kan. Kalau melibatkan wire tu, itu wire work punya stunt. Seminimum manakah aksi tu boleh dianggap stunt? Maksudnya, faham tak? Adakah jatuh berguling kat lantai tu dah kira stunt? Tak juga kan. Indikator tu. Pada saya berapa banyak penlibatan dia dalam benda-benda yang melibatkan aksi ni. Kalau dia baru saja masuk, bukan orangnya. Aksi stunt tu macam mana, aksi apa yang kita boleh anggap stunt? Guling-guling seminimum apa? Seminimum apa kalau macam guling-guling kat lantai tu dah kira stunt ke? Stunt ke? Tu. Kalau yang guling biasa-biasa ni, yang Marhain boleh buat ni, sebenarnya belumlah kita anggap sebagai stunt. Dia kena, sebagai seorang stuntman ni, dia kena mahir a few teknik-teknik dan a few benda yang dia pernah buat kan. Kalau dia sekadar ada scene yang melibatkan dia tergolek-golek and then dia akan mula mengaku diri sebagai stunt, itu banyak juga berlaku sebenarnya dalam industri kita ni. Ada budak baru 2-3 kali masuk scene fight, aku stuntman. No, jangan segelojoh itu melabelkan diri. Sebab saya makan tahun juga tahu untuk orang yang panggil. Saya tak pernah mengaku. Saya sendiri pun tak pernah pun mengaku kata I'm a stuntman professional. Tak. Besok orang yang menggelar kata, Cak Oi stuntman. Sebab saya takut saya ni belum pun lagi mencapai piawaian seorang stuntman. Belum lagi mencapai ya. Kalau tanya saya seminamana the beginning kan. Seminimum mana, susah jugalah saya nak jawab kan. Tapi it depends on kekerapan kita dalam penglibatan kita dalam stunt tu sendiri. Betul gelap ni. Gelap ni. Tak apa, kita pasrah. Ni satu soalan yang menarik ni. Stuntman kan, jenis insurans ni daripada Yan Mustafa. Jenis insurans yang stuntman biasa ambil, senang tak nak ambil kerja stuntman? Senang tak nak dapat insurans? Susah. Kalau cerita pasal insurans ni, minta maaf bertanya, memang tak ada memang tak ada pun company insurans yang boleh cover untuk stuntman kan. Tapi kalau saya nak revealkan teknik dan cara dia macam mana kami insurans ni, dia agak bahaya jugalah kan. Tapi ada cara dan teknik macam mana kami nak cuba dapatkan perlindungan insurans ni untuk individu. Dia bukannya dalam bentuk, ataupun untuk grup pun ada, tapi kita biasanya under Profima. Stuntman ni dia berdaftar di bawah Profima. So kita ada insurans kelompok yang tapi tidaklah sebesar mana pun kan. Dia tak besar sangat tau untuk dia ada dana dia ni, lah. So kalau seorang stuntman tu betul-betul nak cover benda-benda yang ni, dia ada cara dan teknik dia kan. Tapi itulah, dia agak internal juga tu sebenarnya teknik tu kan. Kalau ada lah, dah cover lah. Ada kan. Tapi production dia cover tak? Production tak cover. Production dia tak cover benda-benda yang injury, yang minor ni dia cover lah kan. Dia cover kan. Tapi kalau benda-benda yang melibatkan cacat kekal ni, macam mana dia nak cover? Tak mampu dia nak cover. Yelah betul juga kan. Benda tu lah. Pernah jadi kes ke ada yang cacat kekal? So far tak ada lagi kan. Tapi patah-patah tu ada. Perkara biasa dalam bila jadi stunt kan. Betul kan. Dua benda yang biasa, yang merisaukan, jadi stunt dengan jadi setan. Okey. Pengalaman paling ngeri lah jadi stuntman. Filem dan drama apa paling ngeri lah, patah ke apa? Pengalaman paling ngeri dan stunt paling kau rasa paling dahsyat lah kau pernah buat, paling bahaya. Dua soalan. Stunt yang paling ngeri pernah saya buat adalah stunt menjadi Hindustan kan badang. Badang pun kau? Alif Syukri. Yeah, that's me guys. Bahaya yang mana? Eksklusif saya beritahu
inilah yang menendang, buat tendangan itu semua tu dia. Inilah badang sebenar. Saya lah badang. Okey, ramai yang tak tahu. Ramai juga yang mengecam. Memang yang semua scene kau lah fight. Fighting semua saya lah yang jadi badang. Tapi yang tendang kotak tu bukan kau kan? Bukan. Itu dia nak buat sendiri. Itu dia sendiri kan? Itu sengaja. Itu dah off dah. Tapi tiba-tiba dia kata, record nak buat nak tenang ni. Tapi Datuk Alip in person okey sebenarnya kan. Cuma dia tak boleh camera pan ke dia. Camera pan dia jadi lain. Dia terus karakter dia bertukar. Dia karakter bertukar sikit kan. Okey, faham. Okey, sambung. Okey, kenapa katakan pesan dalam badang ni ngeri sikit kan? Sebab saya ada digantung dengan ketinggian 2 ke 3 tingkat punya ketinggian, dengan keadaan kepala ke bawah, kaki ke atas. Dan dia akan release saya ke bawah, zoom ke bawah kan. And then tapi landing lah lepas tu kan. Cumanya dia punya gantung tu tinggi dan kepala ke bawah, dia agak gayat sikit lah kan. Benda-benda melibatkan macam tu. Kalau silap kira-kira terlajak habis. Sebab kalau tanya pengalaman kan, ngeri tak ngeri kan, stun yang melibatkan wire ni agak benda yang mendebarkan lah. Lagi tinggi kita digantung, lagi kita hanya bergantung pada satu tali wire tu saja. Satu tali je. Kan. Kabel tu, how strong the cable kan. Sebab saya pernah ada pengalaman waktu saya buat first time jadi dalam Bini-Bini Gangster tu kan. Saya punya koordinator, suara dia deras tau. Abang Lan Mua, kenal tak Abang Lan Mua? Suara dia tu, kan? kuat. Suara dia kuat. So saya duduk kat atas tu kan. Dia dah cakap kat saya kan, "Dek, nanti abang akan cakap 3, 2, 1 action." Kau lompat. Dia pergi belakang, dia cerita kat director Abang Ismail Abu Hashim kan. "Bang, nanti kan bila abang cakap action je, saya akan jerit 3, 2, 1 action." Saya dengar, aku dengar. Suara kuat. Ingat Q. Aku terjun mat. Okey. Kau ingat Q kan? Nasib baiklah wire tu dia ada 2 wire yang lock. Satu wire tu dia memang release lah, tak ada siapa pegang kan. Satu wire tu lock. So dia patut dia terbang macam ni kan. So dia zoom macam tu, slow lah. Nasib baik. Tapi tak berdebar. Sebab tak rasa salahnya tu. Lambat sampai bawah. Tapi koordinator abang lah, "Oi, kenapa dia tunjuk? Kenapa dia tunjuk?" Menggelabah bewak mat. Kau nak bunuh diri ke? Kita macam oh belum Suara dia kuat. Baik. Ada benda yang nasib baik ada tali safety yang cover. Kalau tidak, itulah first time saya buat stuntman dan yang terakhir. Okey, stunt yang paling gempak yang paling kau rasa kau buat paling best lah. Paling best sebenarnya saya boleh kata paling best ada dalam filem ni lah. Filem Kerambit ni. Sebab kita buat all out. Fight dia pun agak rare sikit kan. Sebab dia melibatkan teknik-teknik yang fancy movement dan melibatkan kawan-kawan yang memang boleh move. Memang boleh move. Tak banyak kerja lah Cuma dia agak letih. Now I know. Sekarang saya tahu kenapa shoot artis ni kadang payment dia tinggi. Letih sebenarnya baik. Kalau kita berlakon, kita antara orang penting dalam scene tu. Kita lepas kita dia jadi macam damn. Filem Kerambit ni kau satu-satunya koreografer? Assist. Ada assist orang. Okey. Ada assist. Dekat Malaysia ni ada team ke? Team stunt ada berapa? Ada banyak team stunt. Ada banyak, ada ramai yang senior pun ada team. Kau team apa? Ni? Stunt People Legacy. Stunt People Legacy. So, okey, ni kau pengasas lah? Ya, pengasas, founder. Ramai yang bawah kau? Tapi tak dulu diorang pun tak ada team. So sekarang ni masing-masing dah ni, so freelance. Bila ada job panggil baru diorang datang balik. Okey, faham. Dekat Malaysia ni kan, seawal bila kalau kau tahulah stunt ni mula dah ada satu team, dah mula tahun 90-an dah ada bai. Dari cerita apa tu? Ops Belantara. Ingat tak? Itu dah ada start ada local punya stunt. Dah ada local stunt yang dah ada pergi keluar juga. Barang-barang tu yang dah keluar juga stuntman kita. Ada a few stuntman kita mana? Pergi ke mana tah? Aku ada jumpa Abang Yus Barat. Lepas tu ada beberapa orang lagi kan. Memang bukan di Malaysia dia terlibat, di luar sekali. Tahun 90-an tu, 90 berapa tah? Sebenarnya daripada situ sebenarnya stunt kita agak mantap kan. Sampai orang luar pun guna kan. Dan memang betul pun stuntman Malaysia ni power. Kenapa ni nak beritahu kat hampa? Stuntman kat luar kan, datang set 6 bulan dah training. Keluar punya stuntman datang kat Malaysia, dia orang tengok kan, "Oi, on set ah? Boleh ah? Ada mattress? Tak ada." Wah. Malaysia mat, nampak style stuntman. Mattress tu diguna selalu time bila? Kalau kat luar dekat set shooting pun mat tu diorang dah custom. Oh, kita memang atas lantai ni lah jatuh. Kita ada ni lah. Kalau nak letak tilam mat pun
dia kena cover dengan angle. Kalau dekat luar dia orang dah customize. Cerita merantau, The Raid. Perasan tak? Dia punya floor tu kalau korang tengok betul-betul kan dia mattress. Sebab tu sedap nak main. Yes. Confident kita menjadi syok nak jatuh. Walaupun dia orang dah training lama kan. 6 bulan 6 bulan kan. Okey, aku rasa kita kena ke segmen kedua. Lepas tu hujan dah lebat. Apa kata kita pindah ke lokasi lain? Itulah tu. Kau tak sibuk ke apa ni? Tak. Serius dah pergi bawah kot. Bawah Kat dalam ke? Boleh. Aku beberapa kali meninjau muka sebelah kamera nak tengok kan. Nampak tak nampak. Okey, boleh. Okey, kita jumpa sekejap lagi. Sini. Okey guys, kita kembali ke segmen yang kedua. Segmen apa? So, apa soalannya? Aku pula tanya soalan. Nampak tak? Hari ni kita berdiri. Nampak tak? Terpaksa bertukar hala tuju. Terpaksa improvise. Sebab kita buat stand, kita kena sentiasa kuat lutut kita. Kalau duduk kan, nanti posisi tulang belakang pun open up. So masa dia jawab soalan nanti dia mungkin akan ada buat backflip apa. Korang jangan terkejut lah. Freestyle. Jadi kita orang pun terpaksa menjadi stuntman. Kuatkan lutut. Korang dah boleh dah ni. Aku nak jadi stuntman. Mengeliat pun keren. Mengeliat pun keren. Otot keren. Okey. Ada tadi soalan nak tanya. Macam mana seorang pelakon stuntman menghilangkan rasa takut, gerun? Itu soalan aku tu. Dalam YouTube aku. Sama lah soalan tu. Okey. Ada orang tanya soalan yang sama. Macam mana nak hilangkan rasa takut tu? Okey guys, nak bagi hilang rasa takut ni, apa benda kita buat pun for the first time memang akan ada rasa tu, betul tak kan? Even tu nak kena interview macam ni pun ada rasa gementak dia. Rasa dudak-dudak denyut jantungku berdebar. Mimpi tidur malam ke? Alhamdulillah kan. Okey, cuma nak bagi tahu rasa gerun ni macam mana tidak pun adalah kekerapan kami lah kan. Sebab tu sebagai seorang stuntman, kami bukannya hanya membuat persediaan untuk buat segala aksi mak nenek dalam apa-apa scene pun tu sewaktu di set semata-mata. Kita ada preparation yang kita buat, kita ada training days, kita ada rehearsal yang kita buat sesama kami. Kami buat sesama kami ya, para stuntman ni, para sempura ni. Akan ada hari-hari dan waktu dia kami akan training supaya bila on set kami tidak terlalu gugup dan tidak terlalu gementak. Itu cara kami untuk mengatasi benda ni. Dan apa-apa benda pun kalau kita nak atasi rasa gugup dan gementak ni, kita kena selalu buat lah. Kena kerak buat. Macam dalam keadaan sekarang dah terlalu banyak kali buat, InsyaAllah rasa gementar, rasa gugup tu akan hilang lah. Tapi kalau first time, dia memang ada rasa tu. Tapi itu kalau normal. sekarang totally hilang ke ada lagi sikit-sikit? Tengok bergantung pada stunt jenis apa. Jenis bahaya dia. Kalau melibatkan terjun bangunan, mesti ada rasa gementar tu. Kereta terbalik kan, bawa terbalik kereta kan. Mesti ada rasa gementar tu. Kena jatuh atas kaca, mesti ada rasa gementar tu, mesti ada. Tapi dengan preparation dan knowledge ataupun ilmu yang kami ada, sebab ada khusus stunt yang Finas ada anjurkan, ada Profima anjurkan kan. Ada kan. Cuma mungkin tak semua kita dapat info ni kan. So kalau dia open, memang ramai orang boleh attend dan masuk dalam kelas stunt ni dan boleh belajar. Tengok apa yang menarik dan macam mana cara dia nak jadi seorang stuntman yang betul-betul berkualiti. Kualiu WWXYZ. Bukan sekadar berkualiti, dia sampai Z. Ada pasal Okey, masa on set, masa tengah syuting, ada pernah jadi tak masa nak shoot tiba-tiba datang darah gemuruh, panic attack sampai jadi macam benda tu tak jadi, tapi tak jadi seperti mana yang nak buat? Biasanya ada juga. So far saya sendiri, pengalaman saya belum lagi sampai ke tahap tu, tapi saya pernah tengok ada juga a few kawan-kawan, especially kadang-kadang stunt tu kalau kita melibatkan stunt woman. Kita Malaysia ni tak ramai stunt woman, tapi ada juga kawan-kawan perempuan yang buat stunt. So perempuan biasalah ada time-time dia ada rasa macam dia jadi macam panic attack tadi lah. Panic attack tu dia ada. Dia ada mind dia time-time dia kan. Perempuan kalau kau boleh cakap ada dalam berapa kat Malaysia ni stunt? Ada dalam 2-3 orang ya. Tak ramai. Kalau sebut boleh apply. Kalau boleh apply. Kan? Tapi lately dah ramai lah talent-talent dah mula ada kesedaran yang nak tambah skill. Sebab apa? Kalau nak jadi seorang player dalam industri ni, bukan sekadar kita boleh berlakon dengan rupa paras yang cantik semata-mata. Skill-skill boleh menyanyi, boleh buat fighting ni pun
patut ada dalam diri diorang ni, baru diorang boleh pergi ke tengah laut sana biar seorang. Tapi kalau boleh buat ramai standar perempuan susah juga. Nanti kau tak ada job boleh jadi ni kan. Tak boleh jadi Elizabeth Tan dah. Tu tapi juga semua yang disebut tu semua kita ada. Tapi tak ke tengah pun kita ada. Aduh. Okey, macam equipment buat stunt dekat Malaysia kan, adakah sama dengan international atau kita masih ada kekurangan dari sudut tu? Contohnya kalau kita terjun bangunan, dulu pakai kotak kan, susun kotak. Sekarang kita macam dah ada airbag, flashback. Macam mana? Ada. Dia ada kalau tanya dari segi equipment, of course dekat luar jauh lebih canggih dan manggih sebenarnya berbanding kita dekat Malaysia ni kan. Especially on wire work system dia. Kat luar dia orang dah ada automatic system. Dia orang dah ada setting saja kan, tak perlukan tenaga manusia. Kita di Malaysia masih lagi menggunakan tenaga manual manusia. Dan dari segi equipment lain tu sebenarnya so far kalau crashback tu kita pun ada juga, kita ada tilam, kita ada kotak pun ada, tengok pada ketinggian masih lagi kita apply dan guna benda tu. Okay, paling tinggi berapa ketinggian kau pernah terjun? Aku sendiri free fall tak tinggi sangat, dalam 2-3 tingkat je kan. Tapi ada kawan yang pernah terjun 5 tingkat kan. Aku jadi macam 5 tingkat atas apa jatuh? Atas kotak dan juga tilam. Yang 5 tingkat tu? Ya. Kotak dan tilam. Ya. Kau pernah terjun yang kat kotak kan? Sakit? Tak sakit. Kalau dengan teknik yang betul tak sakit. Kita kena betul-betul dengan teknik yang betul lah. Kalau tak betul tu yang memang boleh datangnya injuries. Tapi accident happen guys kan. Apa benda kita buat pun accident happen. Always berjaga-jaga dan beringat, jangan terlalu bongkak dan takbur. Always takbir. Macam tingkat 3 tu kan, dia susun kotak dengan tilam kan. Ya. So tinggi mana kotak tilam dia susun? Okey, biasanya daripada ketinggian kita kalau ikutkan ukuran safety dia adalah 1/3. Maksudnya kalau 3 tingkat, 1/3. Satu tingkat tu adalah kita punya absorb punya material lah, tilam, kotak semua setingkat kita kena letak. Kalau 2 tingkat, jadi kita kena kira lah 1/3 daripada 2 tingkat tu. Itu adalah ukuran yang paling selamat untuk aksi-aksi stunt yang melibatkan terjun free fall ni lah. Kalau stunt lain tu lain lah pula. Pernah jadi dulu kalau tak silap lah, ada pelakon stuntman Malaysia meninggal kan. Ada. Itu sebab apa, salah step ni macam mana? Itu filem seram kan? Rasanya seram. Ya, filem horror. Arwah Abang Badang, kita panggil dia Badang lah kan. Sebenarnya aku tak sempat pun kenal dia, mungkin pernah jumpa di set, tapi waktu tu aku masih lagi usushi, baru lagi dalam industri ni kan. Cumanya untuk usushi lagi, manja-manja lagi, belum orang kenal lagi. Siapa? Cak oi, siapa tu? Gitu kan. Itu yang kita cakap accident happen. Kadang-kadang walau macam mana kita prepare, walau macam mana pun kita set up, dah rehearse, dah pernah try safety apa semua ada, tapi accident always happen. Sebab tu kita kena sentiasa beringat dan minta jauh supaya kita tak berlakulah benda-benda macam tu kan. Itu technical lah, kesilapan kan. Adalah a few pihak, semua pihak lah kan, kalau kan adalah kesilapan-kesilapan tertentu yang telah dibuat. Itulah kisah sedih dalam stunt ni. Walaupun saya tak kenal dengan arwah Abang Badang, tapi dia antara stuntman legend juga kan. Al-Fatihah untuk beliau, insyaAllah. Selain pada dia, ada lagi ke yang mengalami macam kecelakaan macam kau sendiri? Apa kecederaan kau? Ni paling teruk hati tercalar, payment tak dapat. Yang kau cerita tadi tu kan? Alhamdulillah, physically alhamdulillah so far saya sendiri belum pernah dapat major injuries, tak pernah sampai masuk hospital pun tak ada. Paling-paling tidak pun cala-bala, cili-bili, culu-bulu saja. Lain so far alhamdulillah. Dan saya minta jauh lah benda tu daripada berlaku kat saya lah kan. Minta sangat kan. Sebab saya pun memilih juga benda-benda yang saya rasa saya boleh buat, saya akan buat. Kalau benda tu terlalu berisiko, saya akan cuba menolak dengan cara yang baik lah kan. Macam kau boleh buat akrobatik apa semua tu, asas dia daripada apa? Silat? Personally memang aku daripada zaman aku silat di sekolah lagi, aku sukakan aksi akrobatik ni. Maksud dia di dalam elemen buah yang disediakan oleh cikgu silat aku akan suntik dengan elemen akrobat sehingga cikgu silat kata, "Hang ni buat macam silat wayang." Waktu tu aku tak tahu silat wayang benda tak apa. Silat wayang. Silat wayang. Rupanya inilah dia screen fighting. Aku exaggerate buah yang cikgu bagi tu,
improvise jadikan dia nampak lebih fancy. Belajar sendiri lah. Dia belajar sendiri daripada internet. Zaman tu YouTube, betul, YouTube. Zaman tu YouTube kan. Tapi nak dapat satu-satu skill tu dulu, Allahu Akbar. Satu backflip lah. Satu hari satu kali saja aku berjaya buat. Berapa kali try? Okey, dia punya momen dia aku ingat lagi kan. Aku waktu zaman tu aku sekolah dekat Sri Iskandar. Bila aku balik cuti Sabtu Ahad, Jumaat Sabtu Ahad, aku rumah kakak aku. Ada kawasan perumahan baru nak buat. So tanah dia tanah merah lagi. Aku akan pergi kawasan tu untuk buat backflip. Aku jogging dulu, jogging sampai tempat. Aku tahu ni 6.5 dah ni. So aku nak backflip lah. Ini saja aku buat. Oh, macam tu je. Pukul 7 sekali saja backflip dapat. Bayangkan. Ini terduduk. Dia punya nervous je. Dapat buat sekali. Balik terus. Tanah merah tu lembut lah. Ya. Tapi tu nak bagi tahu dulu susah. Learning YouTube tutorial bersepah. Betul? Macam-macam teknik. Dulu kita seorang-seorang je, mana ada kawan. Learning kawan-kawan boleh support kan. Macam kalau aku ni nak belajar boleh Mat. Johan. Ada nampak itu video dia. Ada training yang kita orang. Boleh buat backflip. Boleh. Dua-dua lutut dah ACL tu pun boleh. Boleh sangat. Dia backflip ni dia tidak sesusah kita tengok. Cuma dia gayat. Kan. Front flip lagi susah sebenarnya. Ada kemungkinan boleh terkehit. Susah sebenarnya kepala kita ni nak patah. Melainkan kita jatuh kerak gitu. Kalau kita jatuh kita ni, dia tak patah pun. Dia pun tak patah pun sebenarnya. Sebenarnya kepala patah ni sebab kena kepak dengan orang. Ni ada soalan sensitif tak? Lama. Panas ke? Panas. Okey, sebagai seorang pelakon stuntman, rasa bayaran yang diterima oleh pelakon stuntman tu berbaloi tak? Okey, dia bergantung pada production, bergantung pada projek. Honestly, saya sendiri so far saya dapat harga yang saya rasa saya selesa dan saya suka. Tetapi tipulah kalau saya kata semua projek tu saya suka dan saya selesa. Ada juga production kita yang bayar dengan harga yang tak berapa setimpal dengan apa yang seorang stuntman tu lakukan. Tapi kenapa buat tak juga? dinafikan. Kadang-kadang stuntman ni juga manusia. Jadi ada di antara mereka yang telah berkeluarga, nak beli susu anak, nak beli tu. Kadang-kadang mereka dalam keadaan yang terdesak kan, mereka terpaksa juga buat. Dan kita tak boleh nak salahkan mereka. Kalau kita kata mereka dah kacau harga market apa semua, tak boleh. Kita tak, kalau kita rasa mereka kacau, kita pun tak bantu mereka untuk beli susu anak ke apa semua. Benda macam tu yang kadang-kadang tu fikiran, mungkin Allah dah hadirkan peluang tu untuk dia at least dapat juga buat sesuatu untuk belanja family. So kita redha lah kan. Tapi untuk production kat luar sana, seharusnya yang selalu aku nak pesan adalah jangan anak angkatkan kita punya player industri tanah air. Sebab kadang-kadang aku ada juga terdengar kan, bila melibatkan orang luar kita panggil untuk buat koreografi ke, untuk melibatkan scene fighting kan, kita boleh bayar ratus ribu kan. Tapi untuk Malaysia punya orang kita sendiri nak dapat 50,000 pun kadang-kadang jenuh bergaduh. Apa punya tour? Sedangkan kalau tanya dari segi kemampuan, kita pun boleh buat. Betul. As long as ada bajet yang boleh di-allocate kepada tim tu. Betul. Betul kan? It's all about the money. Kan? Kalau ada duit, insyaAllah kita boleh buat. Ini luar hampa bagi ratus-ratus ribu, kat dalam kita bagi puluh-puluh ribu. Lepas tu expect apa luar buat lagi bagus. Memanglah Bajet besar. Bajet besar. Tu cerita dia. Bajet besar boleh lah. Kita pun boleh. Ramai je player kita boleh buat. Banyak talent lokal yang boleh ramai berkualiti talented, skillful, ramai sangat-sangat. Betul. Saya tak nafikan. Saya ni pun dah kira antara orang yang dah tidaklah terlalu muda sangat, tapi belum lagi sampai ke tahap tua dalam bidang ni kan. 30 lebih dah. Lebih tu berapa? 38. Kan? Lagi 2 tahun je. Kan? Lutut saya ni pun dah rasa pedih-pedih dah. Tapi banyak anak-anak muda sekarang ni saya tengok masih berkemampuan dan berkelayakan dan boleh polish untuk jadikan orang kata apa, pelapis, diamond dalam industri kita. Betul. Banyak ke pelapis? Banyak sekarang yang dah ramai sangat-sangat. Yang mampu untuk mencipta koreo pun ramai tak? Ramai juga sebenarnya. Cumanya koreografi ni
dia datang dengan pengalaman juga. Bila orang tu dah biasa syuting, bukan sekadar koreografi yang dia buat, dia sekali tahu dengan angle mana yang kita nak letakkan. Itu kelebihan orang yang dah sedikit berpengalaman berbanding orang yang baru-baru nak mencuburi bidang as a koreografer ni. Itu je lah. So sekarang macam kau nak koreo untuk suatu filem kan, kau dah buat siap-siap? Dah. Biasanya bukan atas kertas. Kita dah dekat tempat training, kita akan training dulu, kita akan rehearse dulu kan. Masih ada training tempat dia. Masa kau merangka koreo tu dalam otak je lah dulu. Ya. By imajinasi. Terus tidur dapat ilham. Storyboard ada? Tak ada storyboard, tak ada. Basically kita orang buat video board. Biasanya video board, tapi bergantung juga pada masa. Kalau ada masa cukup, memang kita akan sediakan video board siap, supaya bila datang set kita tunjukkan director, this is how we gonna do it. So director akan tengok, okay, ni shot dia, dan laju lah. Tapi kalau tak ada masa untuk buat video board, so perlukan masa je kan. Kita hanya akan sediakan koreografi, director tengok, okay, dia dah ada shot dia dah, then kita proceed. Macam cerita Kerambit ni kau... Dan cerita Kerambit ni so far tak sempat nak buat video board, tapi koreografi memang dah siap-siap dah. Dah settle semua dah. Tinggal lagi nak fit je kan, macam ni kan. Koreografi dah buat dah, tinggal nak suntik masuk fit je. Ada scene fight dah habis semua kan? Hari ni last kan? Yes, malam ni ada. Malam ni yang paling besar sekali. Setakat yang dah buat ni, yang kau dah tengok, kau puas hati tak? Saya sendiri Alhamdulillah, saya berpuas hati dengan koreografi yang kami dah buat. Sebab koreografi untuk filem Kerambit ni memang agak rare sikit. Rare sebab dia banyak elemen-elemen yang tidak munasabah, tetapi kita cuba untuk munasabahkan dia. Contoh munasabah? Ya, contoh flip kick kan. Mana ada orang nak tendang sambil flip. Tapi kita jadikan ianya logik lah untuk dia buat. Because of itu adalah fancy movement yang kami tahu buat, kami boleh buat kan. Dia dah tertunduk, kena lutut pak, lepas tu nak finishing kita buat flash kick. Macam ombak lah. Macam Tony Jaa, ombak tu kan. Ombak Jawa kan. Ombak banyak aje benda-benda yang tak logik. Bukan Tony Jaa kan. Tak, yang ini ya. Kerambit ya. Kami buat sendiri kan. Kita boleh expect Kerambit ni banyak fancy punya pergerakan. Banyak fancy pergerakan dan yes, banyak fancy, tapi bukan fencing pedang tu. Fancy lah. Okey, soalan daripada Facebook. Daripada Redshard Rizwan, apakah penghargaan terbaik yang pernah anda dapat dari pelakon asal semasa menjadi stuntman beliau? Adakah sekadar ucapan terima kasih atau tiada apa-apa? Atau ada beberapa memori ke? Menarik soalan ni. Biasanya ialah ucapan terima kasih itu selalulah kan. Kadang-kadang ada juga yang payung belanja makan, macam gitu lah kan. Lebih pada tu jarang lah dapat biasa terbaik belanja makan lah. Dapat belanja makan kan. Jarang. Tak cakap apa-apa langsung ada? Tak ada. So far akan ada juga. Dia orang akan berterima kasih sebab kita membantu menjayakan scene tu, menampakkan dia orang dahsyat dan sangat hebat lah. Betul. Okey, dari pengarah yang kau pernah bekerja, siapa yang kau suka bekerja dengan? Pengarah. Okey, sebenarnya so far pengarah yang aku kerja dalam banyak projek yang aku kerja, kebanyakannya semua pengarah best-best. Aku tak pernah mendapat pengarah yang aku rasa macam Oh ya? Bukan ada tadi kau cerita? Tak ada. Tak ada, itu off record kan. Tapi tu tak kira lah. Tak kira. Cerita pun tak keluar. Ini kita cerita yang keluar kan. Itu mimpi. Sebab macam aku pernah kerja dengan Kak Eli Surati. Dahsyat Kak Eli Surati. Dia direct? Dia direct. Filem Penanggal dia direct sendiri. Penanggal. Okey. Dengan Abang Zul Zaimi pernah kerja pun dahsyat, hebat Abang Zul. Filem? Bukan drama. Abang Zul drama. Abang Bok Hashim kan. Sekarang ni ada drama tengah shoot dengan Abang Ion kan. Lepas tu dengan Abang Suami Luar pun pernah kerja. Abang Suami Luar pun okey, kerja dengan dia okey, seronok. Tak ada pun nak maki-maki pun tak ada. So aku suka suasana bekerja dengan director yang bekerja. Maksud aku director bekerja ni dia bukan duduk dekat monitor semata. Dia akan bangun tengok beritahu pelakon ni. Aku seronok tengok. Macam director tadi lah. Macam Abang Reza kan. Dia pegang kamera semua sebab dia duduk DOP. So kita seronok dengan director macam tu. Abang Zul kan, dia akan pergi bagi tahu, explain semua. So pada aku itulah director yang bekerja. Dia menjaga karya dia. Bukan bekerja sebagai director. Bukan duduk je dekat monitor. Action. Macam filem Geran kau tak di-involve tak, Geran tak. Tak ada langsung? Tak involve, Geran tak. Tapi ada filem yang Aril Abu Bakar direct, tapi bukan under Layar Pictures.
production lain. Tapi bukan Walid. Sebelum Walid sebenarnya kita nak ada shoot Pungut. Pungut dekat Langkawi tu orang shoot. Lepas tu baru shoot Walid. Walid aku tak impose sebab clash job. Kenapa tak keluar lagi yang ni Pungut tu? Pungut belum lagi sebab production dia bukan under Layar Pictures, so tak tahu bila dia orang decide untuk keluarkan. Macam Kerambik ni sendiri dah lama sebelum PKP dah siap skrip dia. Betul. Kalau tanya saya skrip, Abang Izlan dah siapkan skrip ni dah lama dah. Sebabkan PKP dan kita delay nak jadikan rezeki, nak bertukar dah. Player pun, pelakon pun ada orang dah pitch untuk tukar dah kan. Tapi manakala Abang Izlan nak juga kami untuk bawakan dan jayakan filem ni, maka dia kekalkan. Kami tu dia nakkan Cak Oi juga. Thank you Abang Izlan. Abang Izlan Yusof, thank you. Merendah diri. Sanggup dia menunggu ni, bakal pelakon aksi juga Malaysia ni. InsyaAllah, amin. InsyaAllah, amin. Jangan lupa rasa manja nanti tak lupa rasa manja. Jemput premier. Lepas ni dekat TikTok dia dapat yang rasa manja pula. Baru boleh menang kan. Baru boleh menang. Bini dia macam raksasa. Laki yang manja. Nampak? Bini sporting layan layan. Kena paksa bergaduh kadang-kadang. Nampak dia pandai jugalah. Nampak kan? Sebenarnya tak ada. Dia tak ada. Dia ada basic silat ke bini? Tak ada. Dia tak ada basic silat pun. Tak ada. Saya tak percaya je. Muka serius kan. Muka serius tu jujur tu. Jujur. Dia tak nampak tenang. Jujur sebab kena paksa. Malas sini kan. Dia muka jujur. Itu pernah dapat idea tu. Sebenarnya idea asal nak buat konten, buat macam tu kalah. Macam mana boleh dapat idea? Dia macam secara tak sengaja sebenarnya kan. Ingat nak buat fighting kan, tapi kalau buat suami menang ni macam confirm lah biasa. Suami mana pernah suami kalah tu kan. Walaupun selalu statement perempuan selalu menang kan. Perempuan selalu betul kan. So kita try lah, kita selarikan dengan statement tu lah. Perempuan selalu betul, perempuan selalu menang. Tu bagilah dia menang kan. Tapi dapat sambutan dapat sambutan. Orang suka konten tu. Konten-konten lain tu orang macam nak tak nak tengok. Tapi konten tu beria orang support. Itu siapa edit sendiri? Siapa edit sendiri? Yang edit saya sendiri, cameraman pun tripod saja, tukar angle kan. Apa benda tu panggil? Grafik semua tu sendiri sendiri buat. Pakai CapCut dia. Kita pun CapCut. Sama CapCut. Friendly user CapCut. Tapi nampak dia macam ada unsur-unsur anime sikit kan. Sebab kalau buat serious fight nanti kena sensitivity content, geram je timbul mata Dajjal tu kan. Kau memang minat anime lah. Layan juga anime Naruto, One Piece semua layan kan. Okey, antara pelakon-pelakon dekat dunia ni ada yang buat style sendiri kan? Ya, betul. Okey, Jackie Chan, Tom Cruise. Satu pilihan kau siapa? Jackie Chan lah. Sampai dekat belajar itu orang cakap apa? Jackie Chan oi. Jackie Chan oi. Sampai ada yang panggil Jackie Chan oi mah. Filem pertama dia apa kau tengok? Jackie Chan? Police Story. Sama lah. Bukan. Aku Project A lah yang Police Story. Lepas tu baru cari cerita-cerita dia. Ingat lagi zaman-zaman tape dulu. First time tengok kagum kan. Dahsyat. Ada manusia macam ni kan. Tapi banding dengan Tom Cruise, Jackie Chan lebih rare dia punya aksi dia. Yalah, tapi pelakon yang buat aksi sendiri stunt sendiri tapi itulah Jackie Chan lebih ganas lah dia punya aksi. Dia setiap inci badan dia, tulang apa yang tak pernah patah dia. Kita ni paling tidak pun patah hati. Ada ke? Tapi masa sekolah lu aku pernah cita-cita nak jadi stuntman. Ingat masa sekolah pernah patah hati. Tapi aku ingat lagi cerita tak jadi lah. Cerita pasal jadi stuntman sebelum aku masuk dalam bidang ni, aku pernah attend satu kenduri kahwin. Aku pernah orang beritahu, dua orang brother tu stuntman. Aku pergi tanya dengan muka tak tahu malu pergi tanya, "Bang, abang stuntman Waktu ni aku baru habis belajar, aku ingat. Aku boleh tanya kat tu, aku tak ingat muka dia. Kalau aku ingat muka dia, aku nak beritahu, "Bang, ingat tak saya pernah tanya abang?" Kalau abang tengok video ni, saya tanya. Dia kata, "Bang, saya nak jadi stuntman boleh tak?" Kau tak boleh, kau badan kecil. Dia cakap macam tu. Aku je. Aku rasa macam, tak boleh jadi rupanya. Selama ni aku ingat aku boleh jadi stuntman macam Jackie Chan. Rupanya tak boleh. Badan kurus waktu tu kan. Kurus daripada sekarang. Tapi itu tidak mematahkan hati aku kan. Walaupun aku down sekejap, lepas tu aku
rezeki nak jadi kita rezeki kan. Walaupun belajar untuk syuting konon-konon nak jadi pelakon kan. Tiba-tiba masuk banyaknya dapat berlakon cita-cita aksi. So okey lah, kena dengan jiwa. Okey, macam budak-budak baru ni kalau tiba-tiba dia pun macam tu lah, aku nak jadi stuntman lah. Macam mana dia, ke mana dia nak pergi tu? Okey, kalau korang nak jadi stuntman, sebenarnya macam aku cakap tadi kan, Finas pun ada buat kursus stunt sebenarnya, tapi kena rajin tengok lah iklan dia dekat internet. Tolong. Itu. Itulah nampak risiko. Itu antara stunt yang tak ada lancar kan. Kita orang pun terkejut. Nak buat lagi boleh? Kena kidnap kan. So kemudian kena alert lah dengan team stunt yang ada. Ada banyak team stunt. Korang hadir, beritahu diorang nak training sekali semua. Nanti ada peluang-peluang syuting kita nak pakai stunt fighter, kita akan panggil. So kena pergi Finas lah. Finas boleh ataupun contact personally and then bagi tahu lah nak belajar. Ke ada studio-studio yang ada. Macam sekarang ni saya punya base dekat Panglima, Akademi Panglima Aduka. Dekat Batu Cave. Dekat Batu Cave. Itu satu. Lepas tu yang selalu kita nak training tu kalau kita nak shoot kan kat situ. Kau tidak kat situ. Okey. Satu lagi dekat Layar Pictures punya studio lah. Aril Abu Bakar punya tempat. Dia pun ada stunt team. Dia pun ada dia punya dia ada komuniti stunt dia, budak silat bergurun semua sana ada. Macam kau selain silat kau ada martial art lain? Aku pernah belajar taekwondo, aku pernah belajar capoeira. Yes, capoeira pun pernah belajar dekat Sunway. Punya nak dapatkan basic teknik tu kan. Yes, Paranaway kan. Only the strong, Maracas Cos. Taekwondo aku belajar dekat ITM dulu, tapi silat adalah punya major lah. Tak sampai black belt pun. Ambil basic kelas saja. Silat banyak apa? Silat aku ada 2-3 silat, gayung gaib, gayung fatani, gayung gaib, dan juga cekak. Cekak pun ada. So memang kena ada basic martial art ke? Ya, kalau ada basic martial art adalah yang terbaik. Sebab apa? Biasanya majoritinya stunt yang paling utama kita nak masuk dalam skrin. Sebab kalau kita tengok kat luar pun stuntman dia orang ada basic martial art. Dia bukan sekadar stuntman tu nak kena terbang jatuh punya. Tak. Basic martial art kena ada. Baru ada posture tu, baru kita boleh bentuk, baru dalam skrin nampak handsome. Sebab apa? Hampa boleh rasa tau orang tu betul-betul ada martial art ataupun boleh tak nampak, ada bila dia pose kan. So benda basic ni nak kena ada tanam dalam diri tu. Cuba pose. Cuba pose. Nampak sangat tak ada kan? Rajo. Tipu lah sikit. Aduh. Okey. Boleh rasa. Pernah rasa trauma tak? Sampai rasa nak berhenti lah jadi stuntman ni kan? Muak lah, bosan lah ke? Dia trauma tu tidak, tapi pernah juga ada rasa macam alah buat kerja stunt ni kan, kadang-kadang job tu tak ada kan untuk sekian bulan kan. Kita ada rasa macam buat kerja lain kan. Tapi aku perasan satu benda, kalau kita buat benda yang kita minat, kita buat kerja dengan passion, dengan minat betul-betul, kerja kita akan lebih berkat, betul kan? Sebab kita jujur dengan kerja kita. So aku sangat jujur dengan kerja yang aku buat sekarang ni. So dan aku yakin ini menyebabkan rezeki aku lebih berkat. Kalau sikit tak banyak, orang kata kalau sikit pun lambat habis, kalau banyak pun sama tak lambat habis, betul kan? Sebab kita buat kerja berkat. Itu yang paling utama. Buat apa pun kena datang dengan minat, supaya datang ikhlas dan jujur tu. Hidup kena jujur, jangan jubur. Boleh cakap. Ini sensei. Biarkan je. Kejut saya. Okey, sejarah masa yang kau kata tak ada job tu lama tak? Pernah berapa lama? Waktu PKP teruk kan? Itu PKP saya PKP semua orang kan. Kalau bukan PKP. Zaman-zaman awal dulu 2-3 bulan ada tak ada job kan. Sekarang ni setiap bulan ada lah. Sekarang alhamdulillah. Lepas ni dah jadi pelakon ni lagi lah. Allahu Akbar, tak tahu lagi. Yang 2-3 bulan tu tak ada langsung kam lah. Buat apa ni? Power rumah. Rumah kerja lah. Itu yang bergaduh. Itu yang bertombok tu nak minta duit je cerita kan. Tapi orang rumah support betul lah. Orang rumah support, alhamdulillah. Thank you Cik Puyus kalau ada tengok konten YouTube ni nanti kan. Terima kasih kerana always support Kanda. Support Rasa Manja juga. Jangan lupa subscribe. Gila, Rasa Semanja. Rasa Semanja. Excited awak. Nak jadi star ni lepas ni ni. Standby lah, 20 tahun standby. Hadapan mak. Ada tak kenangan pahit? Manis pahit dengan artis-artis ke yang kau bekerja yang menarik untuk diceritakan kan? Kenangan manis ke? Kenangan tak best takkan nak cerita, nak kena mention nama boleh ke cerita? Manis lah, manis dengan pahit. Pahit
tak so far So good. Kenangan kalau tanya pasal kenangan manis ni, banyaknya kenangan tak tahulah sebab mungkin sebab aku tak pernah lagi berlaku aksiden teruk dekat set. So alhamdulillah aku tak pernah ada pengalaman yang aku rasa macam paling tak best pengalaman ada berkenaan dengan payment tak dapat Dan yang manis tu? Manis ni biasanya ialah kita datang set, kita diraih level kita ni bukan di kalangan orang-orang yang biasa. Kadang-kadang orang rasa macam kita ni gempak sangat, power sangat. Ui, budak stun bro. Kita rasa lain sikit tau. Padahal biasa ya, tak ada apa pun kan. Cuma bila kita bergerak ataupun datang ke set tu sebagai seorang stuntman, kadang-kadang orang lebih dulu tak juga. Dulu kan aku dengan pakai cermin mata, badan aku kurus, sampai pernah ada director tengok aku macam ni. Boleh ke dia ni? Aku macam lepas tu assistant director aku kata, bang, saya baru je habis job dia buat koreografi sebelum ni. Baru director. Okey, malas sebut lah siapa director tu. Macam cerita Hairul Azrin jugalah. Kan dia kerja dengan Fauzi Nawawi bahasa style. Dia Fauzi Nawawi hantar dia. Director ke siapa tak percaya dia orang. Dia boleh balik. Bukan sebalik lah, dia tak percaya lah. Betul. Itulah, don't judge a book by its cover guys, and don't judge a person by his or her profile pitch. Nanti buat subtitle Profile page sebab apa? Daripada profile pitch belum tentu lagi orang dia macam tu. Profile picture ni bahayanya kalau kau tengok semua gambar muka je. Itu bahaya. Itu bahaya. So don't judge. Aku tak ada gambar muka je semua. Okay, last lah tak ada apa dah. Top 3 lah. Top 3 pelakon action yang kau suka ke kau nak top 5? Top 3 sudahlah. Aku try international. Kalau ada lokal lah, international. Kalau lokal kita punya player kita, of course lah sekarang ni kita nampak Hairul Azrin. Hairul Azrin memang dia talented, handsome, jambu. Tapi persoalan dia next job jangan tak panggil aku Hairul. Wajak no. Persoalan dia yang kau suka ni. Hairul okey. Hairul Azrin. Kalau yang ni Abang Azlan Komeng, Lan Komeng pun gempak guys. Serius, Abang Lan Komeng memang aku respect dia power. Kau orang tahu tak Abang Fauzi Nawawi pun gempak kalau fight? Tahu? Abang Fauzi Nawawi antara yang aku suka juga. Lagi Kamal Adli. Aku suka juga hang punya posture, dia punya fight. Kamal, serius. Abang Nofari first Yes. Kamal okey. Dia punya kaki cantik. Kamal Adli bagus. Tapi ada antara pelakon-pelakon yang kita tahu dia orang banyak berlakon drama biasa je kan, tapi dia ada masyarakat tau. Antaranya Dazrin Kamaruddin, dia ada judo guys. Hampa ingat dia jambu-jambu dia tak boleh fight kan? Dia ada judo. Yes. Dia ada dalam filem Kerambit ni. Ada. Dia ada. Lepas tu korang tahu tak Mr. Minda, Henzi Andalas Nusantara. Itu pun martial artist bhai. Dia boleh buat koreografi fight tu. Itulah antara. Ada lagi. Mungkin underrated juga ni. Siapa lagi? Syah Rempit. Syah pun bagus. Syah Rempit dia buat stunt motor macam tu. Dia pun power. Yes. Cerita Adnan Sempit. Yeah. Syah. Itu pun pelakon action tu. Yes, betul. Pablo Amirul pun dia start daripada stunt kat dulu kan. Tadi aku tanya nak 5 tak, dia tak nak. Nak bagi 3 je. Ni dah macam dah 18 lah. Dah 20. Fat Anwar. Lupa lah nak sebut Fat Anwar. Kenal tak? Dia lah tu. Bukan. Fat Anwar. Takkan tak kenal. Dalam filem Geran dia jadi adik kepada ni Ma'arif dalam filem Geran. Dia 3 beradik. Anak buah Imam Manan tu ke? Ya. Dia pun pelakon action ke. Walaupun sekarang ni banyak berlakon drama-drama cinta kan. Imam Manan kau tak sebut? Ya. Uncle Imam Manan, Uncle Ruzaidi, Wadi kan. Itu memang legend lah. Wadi pun ini macam yang belakang kamera tak sebut. Ada seorang lagi, Azlim Aziz guy. Dia dah buat assistant director sekarang. Bukan sekadar berlakon, stunt, AD boleh dah buat. Soon mesti jadi director dia tu. Masuk sikit. Nak tunjuk betul sikit. Yang colek dia tadi tu. Yang colek tadi panjang tu. Kejap lah sini. Yang orang kata kembar. Orang kata kembar Anwar Zain. Dia lah. Anwar mana? Light tak kena. Cawe idola saya. Nampak gigi. Dia tak boleh ke belakang sangat. International Jackie Chan, Jet Li. Tapi aku paling suka sekarang. Paling suka lah, jangan pukul semua. Paling suka sebenarnya Donnie Yen. Hitman.
Donnie Yen is number one. Sebab apa? Donnie Yen dia bukan sekadar koreografi, dia bukan sekadar dia buat action tau. Dia ada drama, dia ada emosi. Betul. Donnie Yen lah. I love you brother. 你少就是老师这多和老米呢，哎呦， Why you choose a gold disc? Donnie Yen saja ke? Right? Dua lagi. Donnie Yen, Jackie Chan of course lah. Jackie Chan, Donnie Yen. Sekarang ni yang tengah naik dekat sana, aku banyak Hong Kong lah. Hong Kong Mak Zeng. Kau mesti tak kenal lah Mak Zeng. Bukan yang jadi chicken ke? Mak tu. Ha? Bukan yang jadi chicken tu ke? Tu Jordan. Tu Jordan apa? Jordan. Mak Zeng ni dia macam dancer tau. Tapi dia start naik daripada stunt fighter, terus dia boleh berlakon dalam cerita Ip Man yang Wing Chun versus Wing Chun. Oh, itu Mak Zeng seorang dengan Iman. Dengan Donnie Yen lah. Yalah. Dia rambut panjang kan? Yeah. Wing Chun, Cao Chen Chi. Dia pun Wing Chun, yang ni pun Wing Chun. Hollywood tak ada. Hollywood jarang pakai stuntman kan? Tak. Fight pelakon. Pelakon fight Hollywood. Scott Adkins dia sebenarnya underrated juga. Pelakon underrated sebenarnya, tapi dia gempak bai. Undisputed. Dia banyak cerita-cerita. Dia bukan cerita grade A saja dia layan. Dia grade B punya filem pun, grade C punya filem pun dia layan kan. Tapi dia memang power. Scott Adkins is the best lah. Peminat lah. Tu je lah Tu je. Apa lagi yang tak ada pun kan? Ada lah. Tapi tak cukup ya? Tak cukup. Filem action. Filem action favorite. Filem Hong Kong, Donnie Yen punya filem. Keluar je cerita Donnie Yen, mesti nak tengok dulu. Yang paling lah Donnie Yen punya. Yang paling Donnie Yen sebenarnya aku suka SPL. Shopalong yang first dulu kan. Flashpoint. Lepas tu Special ID. Gempak bai. Tu best Special ID dia pakai MMA tu Yes, yang dia fight dengan Andy On. Andy On pun antara pelakon aksi Hong Kong yang sedang meningkat naik kak. Start daripada stunt fighter kak. Itulah. Lokal tak ada Lokal filem aksi lokal. Filem-filem aksi lokal Abang Long Fadil aku suka. Filem-filem yang Samsul keluarkan, Syafiq keluarkan, aku suka filem action orang. Abang Long Fadil semua lah. Abang Long Fadil semua. Yang nombor 2 paling aku macam teruja lagi teruna lah. Aku rasa macam style lah. Yang nombor 2. Sama setuju. Lepas tu filem-filem Samsul pun not bad. Gempak-gempak kan. Filem KL Gangster diorang ni kan. Samsul dia dengan Syafiq ni sebenarnya diorang pandai cover tutup dengan shot. Dia orang pandai main dengan shot, which is nice lah sebenarnya. That's how you make film what. Orang tak faham kadang-kadang yang shaky kamera tu sebenarnya untuk tutup kelemahan artis. Lakonnya tak pandai sangat. Ya, betul. Fight kan. Tu yang orang tak ramai tak faham. Macam dalam filem Kerambik kita orang buat ni kan, kita tak ada sangat guna teknik shaky cam tu. Sebab performer so far alhamdulillah boleh beraksi dengan baik, insya-Allah. Kalau tak semput dah. Tapi hari ni semput guys. Gila babas last day ni. Semput juga Mat. Berapa hari shoot? Almost tak lama pun, sebab kita bukannya filem yang berbajet besar. Kita geri independent film yang berbajet kecil. Jadi kita shoot dalam 20 hari plus 25 days only. Premis sikit Cerita dia berkenaan tentang dendam adik-beradik terhadap orang yang pernah membunuh bapa mereka. Berkenaan macam tu lah. Tapi nanti boleh share tak gambar-gambar yang mana yang kira macam yang boleh di-share lah. Boleh. Kalau pergi dekat IG Cahaya Sina, takut kalau kita ambil yang lain takut kena copyright. Kalau ambil yang IG pun takut juga orang tak bagi kan. Boleh. Nanti kita cerita lah. Nanti boleh tak ada masalah, insya-Allah kan. Bantu support local film action, local film ya au. Sebab cara jangan lupa support Raksasa Manja juga kan. Susah. Jangan lupa kan. Kalau aku like, aku subscribe. Nampak. Dah macam menyanyi nampak. Hey, aku ada type. Pun dah menyanyi kan. Okay. Apa ni? Anything else? Kita kena menghargai stuntman-stuntman yang ada kat Malaysia ni. Sebab tanpa diorang, pelakon-pelakon yang korang nampak hebat tu sebenarnya tak ada makna pun. Bukanlah tak ada makna, maksudnya diorang ni membantu menyerlahkan lagi aura diorang tu. So any last word kepada peminat-peminat? Kepada peminat-peminat di luar sana, jangan lupa support Raksasa Manja, jangan lupa support local film action, local film, any film kita support saja kan. Kita
kita jangan terlalu termakan dengan orang kata apa komen-komen yang negatif, yang toksik kan. Kadang-kadang sebab kita kena tahu kan, orang buat filem ni bukannya sekejap, orang buat filem ni bukannya habis duit biasa-biasa je. Dengan hanya review-review, komen-komen menyebabkan kita tu nampak tak best, kita terus patah semangat untuk tengok. Kalau kita dah terniat nak tengok, pergi je tengok. Dengan niat nak support, and then bila ada support yang tinggi daripada masyarakat, barulah filem-filem kita akan lebih berkualiti sebab kita ada bajet untuk menghasilkan filem yang lebih bermutu tinggi. Itu saja. Betul. Okey. Last pesanan kepada tiktokers di luar sana dan kepada semua tiktokers di luar sana, nantikan kekalahan wife saya dalam konten yang akan datang. Kami akan bantu dia. Kami akan bantu menewaskan bini dia. Okey, itu je. Yes. Terima kasih Syai kerana menemani kita hari ini. Terima kasih Raksasa Manja kerana bagi peluang untuk saya bersama bercoloteh bersama diorang. Assalamualaikum. Cut. Ya.